Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, berjumpa kita sekali lagi malam ni dalam Full Course Yellow daripada saya, daripada SSAD. Okey, adalah kita buat mini studio sikit. Baik. Okey, hari ni hari Jumaat. Saya nak memulakan sesi ataupun episod malam ni dengan pagi tadi kita dah khususnya yang warga motorsport kebanyakannya mengenali Allahyarham Hasril. Beliau meninggal dunia pagi tadi. Jadi saya nak ambil masa sikit untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada semua Allahyarham arwah-arwah kawan-kawan kita yang telah pergi meninggalkan kita. Kita pun akan sampai masa kita akan menyusul kemudian. Baik, kita ambil seminit untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada roh-roh mereka agar semoga roh-roh mereka ditempatkan Allah SWT di kalangan orang-orang beriman. Al-Fatihah. Baik. Okay. First kali saya nak minta maaf sebab kita tak dapat ke udara ataupun kita tak dapat live pada hari Selasa yang baru ni. Sebab saya ada di saya outstation, saya ada dekat Ipoh, ada buat defensive driving untuk 4x4 on road pada hari tu. Malam tu budget boleh sempat sampai tapi tak sempat sampai ke office. Dan nak live on the way pun reception tak berapa bagus. Jadi saya minta maaf sekali lagi. Okay. Dan terima kasih banyak kepada semua yang terus menyokong, yang terus memberi galakan, okay, semangat, okay, terus kepada SSAD, terus memberi kepercayaan kepada SSAD. Okay. Ini adalah episod sepatutnya yang ke 10 saya ingat, tapi jadi 9 lah, 9 atau 8 sebab kita ada dua episod yang tak ada. Satu masa dengan MSF tu yang tak dapat, dan satu lagi minggu lepas itu pun bukan minggu lepas, hari Selasa baru ni. Okey. Terima kasih semua yang dapat bersama-sama malam ni. Okey. Okay, alright. kita pergi kepada apa yang saya dah war-warkan semalam, okay. Semalam iaitu ataupun pagi tadi pagi tadi ada kita buat poster. Malam ni kita akan ada race preparation. Okay. Macam mana kita tahu kita punya race dah nak start dan ada yang dah start, macam go-kart semua dah start dah, tapi macam untuk kereta especially MSF 15 hari bulan ni MSF, and then lepas tu hujung bulan is MCS kalau tak salah saya. So bila kita bercakap tentang race yang dah dekat, of course kita akan bercerita ataupun kita tak boleh lari daripada buat preparation. Okay. Jadi malam ni apa yang saya nak sentuh malam ni adalah tentang race preparation. Okay. Bila kita cerita pasal race preparation, so kita sebenarnya ada dua part yang penting, dua bahagian yang penting. Satu ialah dari segi kereta ataupun kenderaan ataupun kereta lumba kita, and then satu lagi adalah dari segi driver. Okay, dari segi driver. Okay. Kita pergi pada part yang mula-mula. Saya nak share sikit. Saya nak share tentang part yang mula-mula adalah kereta
First kali, tolong semua kompetitor tolong cek dengan mekanik, tolong cek dengan kru, okay? Tolong cek dengan siapa yang buat setup kereta dan sebagainya. First kali, tolong cek dengan regulation, okay? Tolong cek dengan regulation. Regulation ni sangat penting. Sebabnya kalau misalnya kita prepare kereta kita yang tidak mengikut regulation yang ditetapkan, so masalah dia ialah nanti timbul di kemudian hari, ataupun timbul masa dekat park firming, ataupun timbul masa dekat scrutineering dan sebagainya. Dan especially kenapa saya suruh check dengan regulation, kita tengok apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, okay? Then contoh boleh pakai pintu ke tak? Oh tak boleh, dalam SR kata tak boleh pakai. Okey, jangan pakai. Contohlah technical regulation. Check dengan technical regulation untuk setiap event yang kita nak masuk tu. Okey. Kalau kita nak masuk MSF, then kita check regulation for MSF, technical regulation especially untuk MSF. Bila kalau kita nak masuk MCS, sebab event yang berbeza, mungkin dia punya regulation dia tak sama, okay? Technical regulation dia tak sama, okay? Tetapi kalau macam sporting regulation SR almost sama semua, sebab kita pakai kecuali ada beberapa pindaan lah. Contoh katalah macam speed limit MSF speed limit adalah 25 km sejam. Tapi kalau dalam MCS speed limit adalah 60 km sejam. Speed limit maksud saya. Jadi benda-benda ni ada perubahan sikit-sikit. Tapi dalam technical regulation mungkin lebih besar. Technical regulation mungkin lebih besar. Jadi tolong check dengan regulation sebelum kita buat kereta apa semua tu. Kita tolong check, print out, tengok. Jangan pula print out technical regulation yang lama. Sebab technical regulation ni diorang akan sentiasa update, ataupun kadang-kadang ada dia panggil ASR ataupun amended sporting regulation. Okay. So di sini kadang-kadang diorang akan mengubah-ubah regulation tu dari semasa ke semasa. Okay. Baik. Bila kita check bila kita dah check dengan regulation, okay, tolong pastikan especially berkenaan dengan safety. On safety, semua technical regulation biasanya akan sama dan akan ketat. Okey, contoh macam katalah kereta ataupun dos yang katalah baru nak berjinak-jinak atau baru nak start race, bila nak buat kereta, baca roll cage kena buat berapa point, dan kena tahu macam mana kita nak kira point tu, and then kita kena refer kepada siapa yang pakar. Okey, kita ada mereka yang pakar dalam bidang yang buat roll cage, yang buat application. Alright. Kita kena contoh macam roll cage tu tak boleh potong sambung tak boleh. Dia kalau misalnya satu batang daripada bawah ke atas terus ke atas, dia tak boleh macam especially kita panggil yang tengah-tengah tu kan. Kalau tengah-tengah tu bila kita buat roll cage, dan benda tu tak boleh. Macam dia bengkok tak apa, tetapi jangan dia nak bengkok tu dia buat macam exhaust antena tu kan, kata potong sambung semata-mata nak cantik, tak boleh. Sebab roll cage ni adalah benda yang sangat penting untuk sesebuah race car. Okay. Selain daripada tu, tolong check kita punya cut off switch. Okay. Make sure cut off switch kita mesti bila kita off, the whole electricity, the whole electrical dekat kereta tu semua mesti padam. Jangan macam kita off tapi katalah kalau ada aircon boleh hidup lagi ke, ada kipas boleh jalan lagi, bukan the best. Sepatutnya ialah once kita off cut off switch tu, dan mesti padam semua sekali. Okay, itu sebabnya gunanya cut off switch adalah untuk mematikan semua sekali electricity yang ada dekat dalam kereta tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak nak, tapi kalau misalnya kereta kita caught in fire ke whatever semua, so bila
bila marshal sampai, and then that's why cut off switch ada dua, walaupun satu button ataupun satu switch, tapi kita ada tarik juga di luar daripada kereta. Sebabnya bila ada apa-apa yang in case anything happen, driver unconscious ke ataupun ada masalah dengan driver panik apa semua, dan orang luar marshal datang, dia akan terus tarik dan cut off switch tu. Alright. Selain daripada cut off switch, apa yang benda-benda yang saya nak ingatkan ataupun saya nak share, nak remind lah, ingatkan sama-sama kan, remind dengan share. Okay, sekejap. Fire extinguisher. Kebetulan siang tadi pun saya dah war-warkan. Okay, dah lama senyap, dah lama sepi, tapi kepada yang kawan-kawan yang terus support, yang terus tanya, dan ada juga yang minta, yang order semua fire extinguisher daripada saya, daripada SSCD, terima kasih banyak. Dan tadi saya dah announce yang kita dah restock balik kita punya fire extinguisher. Untuk kalau misalnya untuk race car, memang kita syorkan, kalau tak salah saya check dengan regulation, tapi kalau tak salah saya biasanya minimum ialah 2 kilo. Okay, minimum ialah 2 kilo. Tapi kalau MCS, kalau tak salah saya 3 ke 4, please check dekat regulation. Okay, fire extinguisher. Jadi dalam masa yang sama, saya pun teruskanlah nama promote kan. Boleh call SSCD, boleh call saya, dan boleh tanya dan boleh dapatkan fire extinguisher daripada kami. Okay. Kita ada yang kalau untuk yang daily driving, kereta-kereta biasa, tolonglah lengkapkan kereta tu dengan fire extinguisher. Kalau kereta yang daily driving ni kita lengkapkan dengan 1 kilo pun okey. 1 kilo, sebab kalau misalnya 2 kilo mungkin berat kereta ke apa semua kan, tapi 1 kilo tu kalau boleh it's a must lah. Setiap kereta kalau boleh kena ada satu fire extinguisher. Bila cerita pasal fire extinguisher, since SSCD membekalkan fire extinguisher, saya nak share sikit. Fire extinguisher ni dia tak ada expiry date. Dia tak ada expiry date. Dia punya expiry date dia tak ada. Okey, apa yang expired adalah dia punya tong tu. Tong tu pun expired dalam masa 10 tahun daripada date manufacturing date ataupun manufacturing year. Dia ada tulis kat situ, ataupun dia ada apa? Tulislah dekat botol tu kan. Dekat tong tu. Okey, 10 tahun. Within that 10 tahun dia tak ada expiry date. Okey. Tapi apa yang kita perlu check adalah dia punya pressure. Kita boleh tengok dekat dia punya meter tu. Okay? Meter tu ada pressure dia. Dia ada warna merah, recharge, and then dia ada tengah-tengah warna hijau, then dia ada selepas tu dia ada warna merah lagi, overcharge. Okay. So kena pastikan kita punya fire extinguisher duduk, dia punya jarum tu duduk di kawasan hijau. Kalau misalnya dia tak duduk dekat dalam kawasan hijau tu, maksudnya kita kena pergi mana-mana yang buat fire extinguisher, ataupun boleh call kita juga, kita boleh bantu untuk servis balik. Okay, servis balik, masukkan pressure apa semua, tapi kita tak buat lah. Kita bantu untuk dapatkan tempat untuk buat benda tu. Okay, servis balik. Servis balik. Sebab satu, dia tak ada expiry date. Yang kedua, yang penting ialah dia punya pressure tu. Pressure tu yang paling penting. Sebab kalau dia tak duduk dekat hijau, dan bila kita bila kita nak guna, dia tak ada power untuk, dia tak ada pressure untuk sembuh. Kalau kita pakai ABC powder, dia tak ada power. Jadi no point. Okay. Alright. Jadi again, boleh call saya, boleh PM saya, boleh contact saya, boleh PM SSCD dan sebagainya untuk mendapatkan fire extinguisher. Tolong kalau boleh, biarlah setiap kereta ada satu fire extinguisher untuk daily use punya kereta, dan untuk track car minimum 2 kilo, tetapi check dalam regulation. Okey, cerita lagi pasal fire extinguisher sikit.
Kenapa perlunya dekat dalam kereta? Sebab untuk kecemasan. Memanglah kebakaran, kadang-kadang wiring dan sebagainya. Especially daripada audio, kadang-kadang selalu saya dengar daripada audio punya sistem, contoh. Yang keduanya sebab benda tu fire extinguisher ni dia boleh dijadikan bahan ataupun alat untuk mempertahankan diri sebenarnya. Okey. Selain daripada tu, cerita sikit pasal yang fire extinguisher tadi. Satu, dia tak ada expiry date. Yang kedua, tolong dapatkan yang ada job sirim dan sebagainya, sebab dia akan adapt dia sesuai dengan keadaan cuaca di negara kita. Okay. Lain-lain dari segi kalau bila throughout saya punya penerangan ke apa ni, kalau misalnya ada yang nak tanya ke ada apa-apa, silakan tanya. Nanti kan saya akan tengok hujung sesi nanti. Baik. Selain daripada fire extinguisher, untuk safety adalah apa lagi? Contoh steel braided hose. Memang Reska memang bukan patut kena pakai, memang kena pakai. Sebab apa? Kena ingat, kenapa kita pakai steel braided hose? Sebab kita nak dapatkan pressure yang sama. Sebab bila brake panas, dia heat naik dan dia getah. So bila kalau misalnya kita pakai hose yang biasa, getah dan dia getah akan mengembang. Bila getah mengembang dan kita tak dapat pressure yang sama setiap kali kita tekan brake. Bila kita tak dapat pressure yang sama setiap kali kita tekan brake, masalah dia ialah kita tak dapat konsistenkan kita punya braking point. Okey, itu masalah dia. Okey. Selain daripada steel braided hose yang kita check, kita kena tengok bowl ataupun contoh apa kita panggil bawah tu, oil sump. Okey, oil sump kan dia punya skru bawah tu. Okey, skru bawah, oil sump tu, and then radiator, penutup minyak hitam, and then dipstick. Benda-benda ni semua tolong tepuk dan tolong ikat. Sebab apa? Sebab satu ialah kalau tadi apa-apa, kalau minyak tumpah dan sebagainya, ataupun kalau air lah, katalah air radiator habis, dan kita boleh berhenti, tunggu sejukkan benda semua. Bila dah masuk dalam pit, masukkan balik air dan kita boleh mungkin jalan dan sebagainya lah. Okay. Tetapi kalau misalnya tak ada, kalau kita terlupa nak letak, kalau kita lupa nak ikat balik, tetapi benda tu tergantung kat situ, kita ikat dan benda tu akan ada kat situ. Tapi kalau misalnya kita lupa dan kita tak ikat, bila kita jalan memang langsung tak ada, dan benda tu pun hilang dan kita susah nak dapat, nak cari. Especially bila dalam time race, kita susah nak dapatkan benda-benda kecil ni. Selain daripada tu, bila kita ikat, benda yang kita ikat tu, tutup ataupun bolt skru tu, dia tidak akan jatuh ke atas jalan raya atau jalan atas litar. Maksudnya kalau misalnya dia jatuh atas litar dan orang langgar, dan benda tu mungkin akan terpelanting dan kena kepada windscreen orang lain. Okay, mungkin kena kat kita ke apa semua, kita tak pasti, kita tak tahu. Jadi itulah sebabnya kenapa kena ini benda-benda yang penting yang kena check semasa kita set up kereta. Okay. Alright. Selain daripada tu, ada apa-apa nak tanya ke apa semua, nanti just tanya dekat dalam ni. Alright, again terima kasih banyak semua yang dapat bersama pada malam ni. Okey. Itu dari segi safety. Saya nak share sikit lagi berkenaan dengan scrutineering ni. Proses scrutineering ni ada terbahagi kepada dua bahagian lah roughly. Okay. Satu ialah, ingat, bila kita pergi ke nak join race ataupun bila lepas terregister ataupun masa kita sampai kereta tu, kita kena pergi scrutiny. Scrutiny masa tu, dia punya objektif adalah lebih kepada safety kereta tu. Sebab dia check cut off switch jalan ke tidak, dia akan check fire extinguisher ada ke tidak, dia akan check lampu brake lah, macam-macam.
Okay, dia akan check roll cage dan sebagainya. So bila sekretari yang itu yang first ni dia akan check on the safety side. Okay, untuk safety. Dia tak ikut sama ada dia nak comply dengan regulation ke tidak. No. Okay, so yang this part adalah untuk bila untuk safety. Tetapi bila kereta-kereta yang habis race, yang ditahan di Parc Fermé, okay, kereta-kereta biasanya kereta-kereta 1, 2, 3, kereta-kereta yang podium finisher lah. Bila ditahan di Parc Fermé, so masa tu scrut team datang, masa tu dia akan tengok sama ada kereta tu comply atau tidak dengan regulation yang ada. Okay, itu sebab sangat sayang, sangat rugi kalau misalnya bila dah dekat Parc Fermé, kita dah ada podium tetapi bin disqualified ataupun bin kena penalty disebabkan oleh tak ikut regulation ataupun kesilapan dari segi technical regulation kita tak comply. Jadi benda-benda itu sangat merugikan, sangat sayang sebab tim dah bertungkus lumus, driver dah bertungkus lumus untuk push the car. Semua orang dah bertungkus lumus untuk prep the car the best, tetapi ada benda-benda sikit-sikit yang kita tak check. Itu yang saya nak ingatkan ataupun saya nak tekankan kepada semua. Okey. Selain daripada tu, untuk preparation kita selebihnya bergantung kepada masing-masing lah, ikut macam nak set up kereta apa semua. Dan saya faham, saya pasti semua orang ada team masing-masing, semua orang ada yang tukang set up masing-masing, okey. Dan rasanya okey, itu juga yang saya nak share berkenaan dengan preparation kereta. Okey, yang penting ialah pasal safety tu. Pastikan seat harness diikat dengan betul. Harness jangan ikat ke bawah ni, jangan ikat ke sini, ke turun bawah balik, tak. Dia ada dia punya degree dia. So check. Kalau misalnya perlu, kalau misalnya nakkan some advice apa semua, boleh message saya, boleh call saya, boleh PM saya. InsyaAllah saya akan bantu mana yang boleh. Alright. Selain daripada tu, now kita pergi kepada preparation yang bahagian yang satu lagi, which is preparation on the driver's side. Okay. Alright, kalau cerita pasal driver ni, dia punya bukan metodologi tau, tapi katalah macam kereta, apa tak ada Pak boleh buat, apa tak ada Pak boleh beli dan boleh pasang. Tetapi kalau driver ni, dia takes time. Bukan setakat pasal development saja. Pasal contoh, driver perlukan fitness. Okay, driver perlukan fitness. Kenapa fitness? Sebab pergilah jogging ke, pergi masuk gym ke, okay, dan sebagainya. Kenapa perlu fitness? Sebab fitness ni dia akan meningkatkan kita punya reflect ataupun kepekaan kita. Sebab bear in mind, dalam track 0.000001 second counts. Okay, semuanya dikira. Jadi kalau misalnya kita badan kita tidak fit, okay, kita tak cergas, pergerakan kita pun akan kurang bermaya dan nak kata lembab tu kan takut macam kasar sangat bunyi dia kan, tapi kita akan jadi blur, macam mamai lah, macam slow lah, kita slow kan, macam lagu Kerenaku slow kan. Alright. So fitness kena jaga. Okay, fitness kena jaga. So ni ada dalam 2 minggu lagi. Hari ni berapa dah? Okay, so ada 2 minggu lagi untuk race. Masih sempat, okay, buat fitness, tapi jangan over push. Okay, besok start mungkin jalan dulu ke, lepas tu berlari sikit, dan towards 2-3 hari ataupun 4-5 hari sebelum race, dan kena slow down balik. Okay, slow down balik, just buat light sikit kurang, tapi towards race day tu jangan buat fitness. Maksudnya jangan buat fitness tu, janganlah over push lagi. So takut nanti muscle kita akan torn, dan kita akan sakit-sakit badan dan tangan kita tak selesa nak handle steering dan sebagainya. Right? So fitness is penting. Okay, fitness is penting. Okay, ini saya kena ingat ataupun saya nak share.
dia ada, bila kita cakap pasal fitness ni, bila kita dalam motorsport, bila kita race kereta, ada dua part. Kita boleh bahagi fitness ni kepada dua bahagian. Satu adalah dari segi fitness, betul-betul fitness kita. Contoh macam kita berlari, kita buat pergi gym apa semua tu, itu memang betul-betul fitness, cari angin, cari untuk fitness. Satu lagi kita panggil match fit. Kalau misalnya dalam bola sepak tu, dia kena ada beberapa sebelum dia ada tournament yang besar, tim tu mesti ada perlawanan pemanas badan katanya. Perlawanan persahabatan, pemanas badan ni semua, ini adalah untuk dapatkan mood ataupun untuk dapatkan match fit tadi tu. Sama juga dekat dalam track. Sama juga dekat dalam track. Ya betul, kita boleh buat fitness, tetapi kalau kita tiba-tiba je masa race, kita terus lompat dalam kereta, terus race, dan kita mungkin kita tak perasan, tetapi kita sebenarnya ada masalah sedikit untuk adaptkan, untuk dapatkan mood yang betul dengan situasi, dengan keadaan, dengan intens dia, adrenaline rush dia dekat dalam kereta dan sebagainya. So kena ada practice, kena ada practice, kena ada latihan mental, kena ada latihan penyesuaian badan. Contoh katalah bila kita practice di dalam track car, automatically badan kita akan cuba adapt dengan keadaan panas dalam kereta, dan sebagainya. Takut nanti kalau misalnya memang kita fit tetapi kita tak ada match fit, so kita jam masuk dalam kereta dan kita tak tahan panas. Bila tak tahan panas, kita tak selesa. Bila tak selesa, dan kita akan lost kita punya fokus. Bila kita lost focus, dan kita akan hilang 0.001 second. Kalau 0.01 second satu turn kita hilang, kita ada 15 turn, dan every lap kita akan hilang 0.15 second. Kalau misalnya 2 lap dah 0.3 second. Dan dia akan bertambah. So itu yang membezakan antara fitness dan kenapa fitness ni boleh membantu kita dalam mendapatkan lap time yang bagus, dan yang paling penting adalah lap time yang konsisten. Lap time yang konsisten. Sebab saya selalu cakap dengan SSDN, dengan SSD Racer Development Program ni drivers yang mana datang kepada saya masuk kelas apa semua, saya selalu cakap yang paling penting adalah konsisten. Konsisten is the key. Kalau misalnya kita buat satu, katalah A bukan nama sebenar, dia buat every lap dia buat 3 minit, katakan every lap dia buat 3 minit. B juga bukan nama sebenar, B buat katalah dia buat 5 lap, A buat 5 lap, B buat 5 lap. A buat 3 minit. Tetapi yang B dia buat 2 minit 58, 257, 301, 302 dan 259. Maksudnya tak ada konsistensi kat situ. Bila tak ada konsistensi kat situ, dia ada banyak part lah yang kita bila kita nak cari, bila kita nak troubleshoot apa masalah dia pun, kita pun akan ambil few times juga. Kita akan ambil masa yang lebih panjang untuk nak tengok di mana yang dia punya silap, di mana yang boleh diperbaiki, berbanding dengan yang konsisten. Walaupun dia slow, kita mudah nak detect, kita mudah nak troubleshoot dekat mana yang part yang menjadikan dia slow. Jadi apa yang dia perlu buat adalah dia cuma kena top up ataupun dia kena perbaiki di tempat yang itu sahaja dulu, dan tempat lain akan maintain. So mari kita tengok, dia akan turun dia akan reducekan lap time dia, dan consistency apa ni, dan dia akan katalah reduce, contohnya 258 ataupun 259, reduce 1 second, tak apa. Kita baru repair, kita baru fix satu tempat, dan kita tarik tempat lain. Sebab senang bila konsisten ni, kita tahu every lap dia akan buat benda yang sama. Every lap dia akan buat benda yang sama. Jadi adalah lebih mudah dan lebih cepat untuk kita bantu, dan lebih cepat yang dia pun akan dapat mengurangkan ataupun lebih laju, maksudnya mengurangkan
time dia lah. Maksudnya dalam arti kata lain adalah lebih laju. Alright. Okay. Okay. Terima kasih kepada yang live, yang sama-sama dengan saya. Nanti saya komen on the comment ni. Ada lawak sikit pula. Okay, alright. Tadi saya cakap pasal fitness. Bila saya cakap pasal consistency. Consistency adalah the key. Sebab apa? Kenapa tak dapat consistency? Bila kita hilang fokus. Kenapa kita dapat hilang fokus? Sebab punca dia adalah kita kurang fitness. Okay? Bila kita kurang fitness, okay? So badan kita perlu ada adaptation, ada penyesuaian dengan keadaan, dengan keadaan dalam kereta, dengan macam-macam. Lagi-lagi jangan kata siapa-siapa lah. Semua orang saya rasa pernah mengalami kereta yang mana elok je, semua dah prepare elok, tiba-tiba bila kereta being call up, semua dah boleh line up dekat pit lane. Masa tu lah glove tak ada, tak tahu letak mana cicil, letak mana. Masa tu dah juga kereta tak boleh start dia, macam masa tu lah juga macam-macam. Okay, macam-macam boleh jadi. Jadi bila tambah lagi dengan driver nak fikir lagi dia punya race nanti macam mana, and then dia nak plan race dia, and then dia nak fikir benda tu tak settle, semua benda-benda tu semua akan jadi akan lebih mencampur adukkan benda-benda dalam fikiran, dan dia akan automatically dia akan fokus. Dia kata dia fokus, tapi sebenarnya dia kurang fokus. Sebab sepatutnya dia boleh lebih fokus lagi kalau misalnya dia dah bersedia, ataupun dia punya badan memang fit, dan dia dah buat preparation dengan tim dan sebagainya lebih awal. Alright. Selain daripada tu, seperti biasalah dekat SSD punya page kan, selain daripada tu, kalau tak dapat masa untuk pergi praktis, saya rasa hari ni hari last kan, hari last Sepang buka practice session, kalau tak salah saya, Sepang SIC training hari last kot. Lepas ni terus dekat race kan. So kalau misalnya tak ada tempat ataupun tak ada masa untuk practice di track, kat sini pun ada. Okay, boleh datang sini. Okay, boleh datang ke SSD. Sebab macam saya cakap, kita ada classroom, kita ada simulator. Kita buat simulator coaching, and then SSD adalah been recognized as a pioneer dalam simulator coaching untuk road safety dan racer development. Kita ada simulator untuk kita jadikan alat bantuan mengajar. Selain daripada simulator yang triple screen ni, memang kita develop khas untuk driver training. Okay, untuk driver training, tujuan dia adalah bila 1 minggu ataupun 2 minggu, 3 minggu, sebulan ke sebelum driver tu pergi ke track, pergi ke real race, so dia boleh datang sini. Dekat sini at least dia ada bukan pasal idea, dia ada kita boleh practice mental. Okay, kita boleh practice mentally. Sebab bila dekat simulator, hanya dia dengan hati dia sahaja yang cakap, dan apa yang dia perlu buat, apa semua, dan dia sahaja yang tahu. Tetapi di SSAD kita ada simulator coaching kan. So kita boleh tolong, kita boleh bantu, kita boleh check, kita boleh detect, kita boleh bantu troubleshoot di mana bahagian-bahagian yang mungkin boleh diperbaiki lagi. Saya tak cakap semua orang tak pandai bawa, saya tak cakap semua orang racer-racer luar sana tak power, saya tak cakap racer-racer sana tak laju, tidak. Tetapi kita percaya masih ada ruang-ruang yang mungkin boleh diperbaiki. Mungkin. Alright. Okay. Jadi again, boleh datang ke SSD untuk praktis. Dan selain daripada tu, bila kita nak race preparation untuk driver ni, selain daripada fitness, okay, selain daripada fitness yang fitness betul, and then match fit tadi, satu lagi adalah race plan. Okay, race plan ni apa? Race plan ni
sebenarnya adalah racecraft lah. Racecraft, macam mana kita nak fight, macam mana bila kita duduk side by side, macam mana kalau kita ada dog fight, bumper to bumper, macam mana kita ada pressure, macam mana, dan semua benda. Semua benda, okey. Jadi bila di sini, kalau dengan saya sini, kita ada simulator dan kita boleh check balik. Sebab bear in mind, sentiasa selalu saya cakap, a good race car driver, a good racer adalah racer yang ada racecraft yang baik. Okey, racecraft yang baik. Racecraft yang baik datang daripada racing line dan knowledge of racing line yang bagus. Racing line yang bagus, knowledge of racing line yang bagus datang daripada weight control yang baik. Weight control yang baik datang daripada braking teknik yang betul dan yang baik. Jadi, dan macam mana nak brake apa semua, dan di sini kita ada offer untuk buat proper way, step by step, and then kita start. Kita macam saya cakap, SSD ada 3 steps to race racing program. So jemput, datang, silakan datang. Kalau tak datang untuk masuk kelas pun boleh tanya-tanya dulu. Boleh discuss apa yang perlu, apa yang tidak. Okay, dan kita di sini sentiasa warm welcome semua orang. Okay, you guys kat luar sana, silakan datang, silakan tengok betul ke tak ada, betul ke ada, betul ke apa yang SSD buat sekarang ni, betul ke ada di depan mata atau tidak. Okay, jadi bila di SSD, kita boleh bantu untuk driver tu refresh balik, tengok racing line, kita boleh analyse dia punya, kita boleh tengok sama-sama dia punya racing line macam mana. Adakah racing line yang dia draw dekat kertas sama dengan racing line yang dia buat bila dia dalam kereta. Okay, so benda-benda ni semua kita boleh refresh. Okay, selain daripada tu, antara preparation yang perlu dibuat oleh seseorang racer ataupun driver adalah mood. Okay, mood ni dia lain orang, lain dia punya kehendak ataupun kesukaan. Ada racer yang mood dia kena duduk diam dalam bilik, lepas tu dengar lagu, dia fikir apa nak buat untuk race nanti, dan baru ada mood. Ada orang suka bercakap dengan orang, cerita-cerita. Ada orang suka duduk diam and then membayangkan dia kat dalam kereta, masuk gear sebagainya dan macam-macam. Dan ada juga yang boleh dibantu mutu dengan simulator, dan ada beza sedikit. Kalau misalnya ya betul, kita boleh pergi di simulator untuk praktis, untuk dapatkan mood dan sebagainya. Tetapi kalau di sini kita boleh bantu untuk adakan objektif di setiap turn ataupun apa yang perlu dibuat. Okay, so itulah kita panggil namanya simulator coaching kita. So kita boleh tolong detect dan tolong troubleshootkan. Okay, so sekarang dah pukul 10. Dah pukul 10 cukup dah, 40 minit. Alright, now kita pergi kepada, tengok ada apa-apa soalan ke ataupun ada apa-apa nak share ke. Terima kasih Cik Safari. Ramai, terima kasih. Tak dapat nak cakap semua, tak dapat nak ni. Cik Razali pun ada. Cik Fadil. Okay, MCS driver partner. Tahun lepas sempatlah sekali bersama. Tak tahulah tahun ni macam mana. Okay, Fadil main good. Okay, Syahirwan pakai spek kawan. Poli bukan gagap. Dia cari idea nama dia. Ini senang nak buat live. Okay. Kerana aku selalu Assalamualaikum Cik Fauzi daripada KKA. Dekat Sipitang ke ataupun kat Melaka? Selamat malam Yop. Okay, betul. Tak ada fitness akan rasa loya atau mabuk. Ya, betul. Okay, so memang itu sebab kenapa rasa loya dan mabuk. Sebab dia badan kita tak boleh adapt dengan keadaan semasa tu. Okay. Nama sebenar beliau Lawak. Okay,
Hi Mr. Ravin. Okay. Ada apa-apa lagi tak? Kalau misalnya nak share, saya rasa ataupun nak tanya ke, InsyaAllah saya dah tengok tadi towards first race MSF ada dalam tiga ni. Saya ada 1, 2, 3, 4. Kita akan ada 4 rancangan lagi atau 4 episod lagi. InsyaAllah kita akan teruskan lah, memang teruskan. Tapi untuk sebelum race MSF ada 15 hari bulan kan. So 15 hari bulan MSF, sebelum tu saya ada 4 kali lagi. Selain daripada malam ni, saya ada 4 kali lagi untuk bersama. Dan insyaAllah saya dah senaraikan, saya dah plan untuk share beberapa benda yang saya rasa boleh jadikan panduan ataupun untuk supaya dah jadi rujukan kepada semua racer-racer, driver-driver power dekat sana kat luar. Sebab saya fikir ada benda-benda yang sangat penting, sama ada sangat penting dari segi perjalanan keseluruhan event tu, keseluruhan race tu. Okey, apa itu officials dia, siapa yang perlu jumpa kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang kita boleh refer. Kan kadang tak ada kita refer kepada salah orang, salah pegawai. Lepas tu bila kita tahu, bila pegawai yang betul, lepas tu pegawai tu pula mungkin memang betul bukan part dia dan dia pun tak tahu, dan mungkin salah komunikasi. Nanti bila kita tahu benda yang betul ataupun kita tahu siapa yang kita perlu jumpa, tengok time protest dah habis. Okey, itu masalahnya. Jadi nanti saya akan share dalam episod-episod akan datang, saya akan share insyaAllah. Okey, dan saya juga akan sharekan di mana letaknya pos-pos marshal dekat track Sepang. Saya akan share satu hari nanti ataupun dalam episod yang sebelum MSF ni saya akan share. Sebab biasanya kalau masa saya jadi official, masa jadi sales steward untuk MSF tahun lepas dan DSO lah sebelum ni, kebanyakan feedback yang diterima tak nampak marshal post ataupun tak nampak flag. Jadi saya akan bawa nanti you guys pergi sama-sama dengan kita, sama-sama dengan saya, kita bawa tour satu track dengan simulator ni. Kita tengok dekat mana pos-pos marshal tu yang ada. Okey, kita akan share. Alright. Okay. Good night semua. Selamat malam. Terima kasih. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, sekarang dah pukul 10.20. Terima kasih banyak sebab terus menyokong, terus memberi galakan kepada saya, terus galakan pada SSCD. InsyaAllah SSCD ada di sini. Kita still offer benda yang sama. Kita offer safety driving, defensive driving, advanced driving dan racing classes. So racing classes kita ada 3 steps to race. Yang kita ada step by step. Step 1 apa? Step 1 untuk pergi kepada braking, untuk control kereta, basicnya, basic cornering. And then step 2 kita ada advanced cornering, kita ada steering work dan sebagainya. Dan step 3 kita ada racing line, racecraft dan kita ada simulator punya practice dan sebagainya. Okey. Baik, terima kasih banyak sebab menyokong, membantu, percaya dan kepada saya dan SSCD. Minta maaf kalau misalnya sebelum-sebelum ni ada yang nak tengok ke udara tapi tak ada. Okay, InsyaAllah kita akan teruskan. Dan kita akan teruskan juga untuk buat Selasa dengan Rabu, Selasa dengan Jumaat 9.30 malam. Kita akan teruskan juga dengan full course yellow. Terima kasih banyak full course yellow. Kenapa full course yellow? Sebab it's full course yellow sebab semua orang masih buat kerja masing-masing, tapi dalam masa yang sama diorang akan reducekan diorang punya speed
untuk bersama saya, untuk bersama Full Course Yellow, tengok apa benda yang saya nak, kalau nak letih tetapi nak share kan bersama semua. Cakap kita dah sampai 1 jam, almost 1 jam juga. Sorry, terima kasih for your time. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di macam saya cakap tadi, hari Selasa dengan hari Jumaat kita akan teruskan ke udara. Tetapi kalau ada benda-benda yang saya tak dapat elakkan, saya minta maaf dan saya terpaksa akan tak dapat ke udara, so saya akan inform dekat dalam FB nanti ya. Dan tolong tolong war-warkan kepada kawan-kawan, tolong sharekan video-video ni, tolong sharekan kepada kawan, tolong minta you guys like page SSAD, like juga IG SSAD, sebab di situ semua benda-benda ni ada kat sana. Semua live FB ni ada dekat situ, so boleh jadikan sebagai reference. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya personally ataupun boleh call dan sebagainya. Okay. Dan untuk yang tadi ada bertanya, bukan di sini, tadi ada bertanya, salam Rid, Ayed. Okey. Hai Pak Jembar, Assalamualaikum. Jauh daripada Jakarta Pak. Okey. Moga ketemu lagi nanti. Di mana ada yang tanya di mana SSAD? SSAD berada di Bandar Baru Anstek. Bandar Baru Anstek. Oi, mana tu? Tak mana pun. Dekat sebelah SIC, dekat sebelah track SIC. Okey, dan whatever, kalau misalnya siapa-siapa yang ada group yang perlukan yang perlukan kelas dan sebagainya, yang mungkin di luar daripada kawasan Lembah Kelang, di luar daripada kawasan SIC, di luar kawasan Selangor, Kuala Lumpur, Seremban dan sebagainya, yang jauh-jauh, boleh juga call saya. Kita boleh discuss dan kita boleh buat di mana-mana juga. Sebab SSAD kita selain daripada buat kat sini, kita boleh mobile, dan kita pun boleh bawa kita di simulator, tengok apa yang dikehendaki ataupun apa yang kita boleh customize, apa yang keperluan yang group tu ataupun individu tu nak. Okey, itu saja. Terima kasih banyak Encik Amir. Assalamualaikum. Okey, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi di Full Course Yellow episod akan datang. InsyaAllah kita akan ke udara hari Selasa nanti, InsyaAllah 9.30 malam di Full Course Yellow. Ingat, SSAD, Split Second Advanced Driving, drive with knowledge. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Good night. Sayang tak ada Rokish ni.